selamat pagi. Hai Bantu Rimau, Intan Ayu, hai Bantu Rimau. Rimau kita hari ni kita nak bawa pergi jalan-jalan. Ya, Syafina, Assalamualaikum. Saya dapat baca kat sini Semua yang masuk tu, komen-komen dekat bawah tu, boleh like and share kita punya Facebook page. Selain daripada Facebook page juga, kita bersiaran langsung dekat YouTube channel kita, Zoom Melaka Official. Ya, ada Cik Rimau. Ampun Cik Rimau tak sabar nak jalan tu. Ya betul. Ni Cik Nur Ayu ni. Selamat pagi Rahayu Rashid. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Wan Roshaini, Wan Mahmud. Waalaikumsalam. Ni ramai-ramai ni daripada mana ni, boleh komen kat situ daripada pantai timur ke, daripada utara tanah air, daripada selatan ke, boleh komen kat situ. Sabah dan Sarawak juga. Kita nak tengok ni ramai-ramai ni daripada mana ni. PKP duduk rumah tak buat apa Waalaikumsalam Nurul Izzati Haji Alias. Dari Putrajaya juga Ain Zali. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam semua. Cik Rizal kita selamat pagi juga. Alright, salam dari Selangor, Nur Syuhada Amil. Ya, dari Selangor ya. Alright, kita tunggu lagi adik-adik kita kat rumah tu masuk sebelum kita start kita punya pengembaraan pada pagi ini. Dari Gombak, Khairul Anwar Hamzah. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Suhaida dari Kuantan. Dari Penang, Mariza Ahmad. Ya, selamat pagi. Hai. Cik Rimau ni kat belakang kita ni tengah nak tunggu-tunggu kita punya pengembaraan pada hari ini. Orang minit tanah pun ada selamat pagi orang minit tanah. Yang dari Melaka semua selamat pagi. Alright, Ida Yuhamka selamat pagi daripada Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Dari Ipoh pun ada. Selamat pagi semua. Dari Melaka juga Dari Kuantan. Wah. Dari Masjid Tanah, Ainina Rahmat. Masjid Tanah, Masjid Tanah masuk. Orang Melaka ramai juga hari ni. Ros Aiza Arsyad dari Putrajaya. Ya, selamat pagi. Cik Fairuz, Waalaikumsalam dari Sabah. Apa khabar kau? Sabah apa? Orang Sabah. Sabah Sarawak okey PKP. Boleh tengok live di Zoom Melaka Sejarah Maya dari Selangor, dari PD pun ada, dari Pahang, dari Johor. 1 minute. Fahmi Sazali. Waalaikumsalam. Selamat pagi daripada Pontian, Johor. Umu Fitriah dari orang ni daripada Kedah. Apa khabar orang Kedah? Alright, kita tunggu adik-adik kita yang masuk sebelum kita live. Lagi 1 minit lagi. Alright, semua yang tengah live ni boleh komen kat bawah ni sebab saya tengah baca satu persatu komen kat bawah tu. Jangan lupa like and share kita punya Facebook page. Jangan lupa untuk share dekat adik-adik kita. Rimau lambat sikit Rimau. Adik-adik kita hari ni kita nak bawa Cik Rimau kita ni pergi pusing-pusing dekat Zoo Melaka ni. Kita nak mengembara dengan Cik Rimau. Hari tu kita mengembara dengan Cik Tirek kita. Hari ni kita mengembara dengan Cik Rimau kita ni. Daripada Johor pun ada. Okay, counting. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hai. Adik-adik kat rumah tu yang tak sabar nak menunggu kita punya sesi live pada hujung minggu ni. Seperti yang kita janjikan sebelum ni, kita akan live pada pukul 10 pagi setiap hari Sabtu dan Had. So, haiwan apa yang kita akan tunjukkan pada adik-adik kat rumah pada hari ini? Mesti tak sabar semua kan? So, hari ni saya tidak berkeseorangan. Saya ada Mr. Rimau. Cik Rimau kita ni. Hari tu kita bawa Mr. T, Cik Tirek. Hari ni kita bawa Cik Rimau. Kita nak tengok haiwan apa yang kita akan pamerkan dengan adik-adik dekat rumah tu. Tapi sebelum tu, mesti ramai tertanya-tanya apa benda yang saya naik ni. Ini merupakan salah satu bagi yang ada dekat Zoo Melaka, di mana kita juga menyediakan perkhidmatan bagi
bagi mereka-mereka yang berkeinginan untuk menggunakan perkhidmatan ini. Kalau penat berjalan, boleh gunakan inilah servis bagi ni. Kalau ada OKU ataupun warga emas ataupun orang ngandung, boleh menggunakan perkhidmatan bagi ni. Sebab Melaka ni, Zoo Melaka ni dia antara zoo kedua terbesar. Dia 54 ekar. Jadi jalan tu agak penat sikit lah. Jadi boleh menggunakan servis bagi yang ada dekat Zoo Melaka ni. Dan akan ada seorang ranger yang bawa dan terangkan pasal haiwan. Nak berhenti kat mana-mana pun boleh. Ini salah satu contoh bagi yang ada dekat Zoo Melaka ni. So tak perlu risau. Kalau sakit lutut ke, atuk nenek kat rumah tu sakit lutut tapi tergagak nak tengok gajah, boleh naik bagi kita ni. Tu tanpa membuangkan masa lagi, Cik Rimau kita pun dah tak sabar. Betul tak Cik Rimau? Hai sikit adik-adik kat rumah tu. Alright, jom kita mulakan penggembaraan kita pada hari Sabtu ini tepat 10 pagi. Alright, jom. Haiwan apa yang kita akan pamerkan pada hari ini? Jom kita bergerak bersama bagi kuning kita ni. Let's go! Alright. Okay, kita pergi pelan-pelan bersama Cik Rimau kita ni. Kak Ma, ni kita dah berhenti ni. Alright, kita berhenti kat sini saja bersama dengan Cik Rimau kita. Jom, turun Cik Rimau. Boleh turun tak Cik Rimau? Alright, okey Cik Rimau. Hai sikit kat adik-adik tu kat rumah tu. Ni Rimau kita, tengok badan pun sihat. Alhamdulillah, banyak makan daging sumbangan. Terima kasih atas menyumbang dekat Zoo Melaka. Tapi sebelum tu Cik Rimau, saya nak pergi jumpa ranger kita ni sebelum kita mulakan pemberaan dengan adik-adik kita ni. Cik Rimau okey tak? Okey, Cik Rimau boleh tunggu dekat satu tempat, nanti kita akan tunjukkan lagi Cik Rimau punya penampilan. Okey? Alright, tunggu saya kat sana Cik Rimau Alright, jom adik-adik yang tak sabar menunggu apakah haiwan yang kita akan lihat pada hari ini. Tapi sebelum tu macam biasa jangan lupa like and share kita punya Facebook page, kita punya YouTube channel juga iaitu Zoo Melaka Official. So hari ini saya tidak berkesorangan. Macam biasa kita akan ada seorang ranger yang paling handsome dekat Zoo Melaka ni. Ranger ni lah. Dia akan terangkan pasal haiwan apa yang kita nak pamerkan pada adik-adik kat rumah ni. Tak lain tak bukan dah Ranger Aizat. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey Wan, ya. hari ni kita nak tengok haiwan apa ni Wan? Saya pun tunggu-tunggu. Adik-adik rumah tu tak sabar. Haiwan apa yang kita nak tunjukkan pada hari ini? Ya betul Wan. Untuk pengetahuan semua, kita pada hari ini kita nak tengok haiwan yang sedikit cilik. Dia ni macam cerdik sikit Wan. Cerdik sikit. Betul. Alright, tapi sebelum tu Cik Aizat, ini kita remindkan kepada penonton atau viewers kita kat rumah tu yang berkeinginan untuk menyumbang dekat Zoo Melaka. Bolehlah berbuat demikian dengan akaun yang tertera dekat kaca TV anda ataupun dekat handphone anda itu. Ya betul tu Wan. Bukan kita je yang kena makan Wan. Haiwan dekat Zoo Melaka pun kena makan juga. Jadi bukan saja kita minta sumbangan untuk dalam bentuk duit saja Wan. Kita juga menerima untuk sumbangan daripada bentuk makanan ataupun segala jenis bantuan yang kita perlukan dekat sini lah. Betul, sebab itu kita akan menampilkan haiwan-haiwan kita dekat viewers kita kat rumah tu dalam keadaan yang sihat. Betul. So di atas sumbangan anda semua, kita dekat Zoo Melaka mengucapkan ribuan terima kasih bagi yang tidak putus-putus yang menyumbang dekat Zoo Melaka. Boleh tengok dekat nombor akaun tertera dekat bawah tu, ataupun boleh menyumbang dalam bentuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Betul tuan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, adik-adik kita kat rumah tu mesti dah tak sabar nak tengok haiwan apa yang kita nak pertontonkan pada mereka pada hari ini. Ya, betul. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Alright, jom adik-adik kita mulakan. Apakah haiwan pertama yang kita akan tunjuk kat adik-adik kat rumah ni? Mesti dah tak sabar kan? Alright, apa? Okey, untuk haiwan pertama kita, cuba kita tengok kat dalam ni. Kita ada brown capuchin ataupun dikenali sebagai tufted capuchin. Jadi untuk hari ini kita ada special sikit yang mana kita akan masuk ke dalam pameran. Masuk ke dalam pameran ya? Betul tuan. Okey, jom. Kita masuk. Alright. Tapi kebiasaannya pengunjung Zoo Melaka ni dia orang boleh tengok dekat luar pameran saja. Ya, betul tuan. Selalunya kita kalau datang Zoo Melaka ni hanya tengok daripada luar sahaja. Jadi pada hari ini kita ada special sikit yang mana kita akan pertontonkan pada viewers kita kat rumah. Ya. View daripada dalam pula. Wah, seronoknya. Maksudnya kita dapat visual yang jelas haiwan apa yang kita akan pamerkan pada hari ini. Tengok brown capuchin. Pada hari ini kita akan fokus pada kita punya interaction antara keeper dan juga dia punya haiwan jagaan dia. Untuk pengetahuan semua, brown capuchin ataupun tufted capuchin, nama saintifik dia adalah Sapajus apella dan berasal daripada Amerika Selatan. Mereka ni adalah haiwan diurnal
ataupun mereka ni aktif pada waktu siang saja Wan? Pada waktu pagi lah maksudnya. Okey, mereka ni juga adalah haiwan arboreal ataupun mereka ni banyak menghabiskan masa di atas pokok. Selain daripada tu, mereka juga adalah haiwan yang sangat sosial. Macam mana sosial tu? Maknanya mereka ni hidup dalam kumpulan. So dekat dalam ni kita ada lebih kurang 6 ekor kapucin. 6 ekor kapucin. Okey, untuk pengetahuan semua, mereka ni mampu menggunakan peralatan. Peralatan Apa? Mereka ni boleh guna macam batu untuk memecahkan makanan-makanan diorang. Selain daripada itu, anda juga boleh tengok dia punya ekor tu. Yang ekor tu adalah sama panjang dengan dia punya badan. Ekor tu adalah ekor yang sangat-sangat prehensile ataupun kita panggil boleh mencengkam. Jadi mereka ni boleh menggunakan ekor diorang ni untuk bergayut, untuk membantu diorang untuk swing daripada satu pokok ke pokok yang lain. Dan juga untuk memegang makanan pun boleh guna ekor juga Wan. Maksudnya ekor dia memang sangat membantu dia. Memang sangat membantu dia. So kalau tengok brown capuchin ni dia banyak digunakan di filem-filem terkenal juga Cik Aizat Ya betul, sebab mereka ni memang sangat-sangat cerdik dan boleh dilatih. Jadi kita seperti yang kita tengok sekarang dekat dalam ni, dia punya keeper sekarang ni sedang memberikan makan. Alright, tengok keeper dia tengah memberikan makan ataupun kita panggil dia irishman lah, penggayaan di mana kita boleh lihat kebijaksanaan brown capuchin ni. Jadi untuk program enrichment kejap lagi kita akan bawa masuk apa benda ni nanti. Kita kena tunggulah. Kejap lagi kita akan bawa masuk apa benda. So kita kena tunggu. Jadi sekarang ni keeper dia sedang memujuk untuk haiwan-haiwan ni, brown capuchin ni untuk turun makan dekat tangan. Ya, betul. Jadi hanya penjaga saja yang dibenarkan untuk buat macam ni Wan. Sebab apa? Sebab mereka ni satu, mereka telah dilatih dan mereka ni telah biasa dengan kapucin-kapucin kita ni Wan. Jadi kalau untuk orang lain, kalau orang lain yang masuk, mereka sama ada akan lari ataupun menyerang. Betul. Sebab haiwan dekat Zoom Melaka ni hanya kenal penjaga dia sahaja. Alah comel. Comelnya diorang ni. Kecil je. Alright, so baru yang mana viewers kita yang baru masuk tu boleh like and share. Kita jemput adik-adik kita yang lain untuk tengok sama. Jangan lupa share dekat kawan-kawan yang lain untuk tengok brown capuchin ni bersama-sama pada pagi ini. Alright, yang bagi mereka yang teragak untuk bertanya apakah jenis pemakanan ataupun ada soalan daripada viewers tentang brown capuchin ni, boleh komen dekat bawah tu. InsyaAllah Cik Aizat dan saya akan cuba membantu untuk menjawabnya. Untuk pengetahuan semua, apa yang kita punya keeper tengah pegang tu adalah kismis. Itu adalah salah satu treats ataupun kita cakap sebagai makanan tambahan lah yang kita bagi dekat kapucin kita ni. Tapi kalau untuk makanan harian mereka, mereka ni selalunya diberikan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selain daripada itu, brown capuchin ni adalah spesies haiwan omnivore. Jadi nampak tu dia orang tengah memecahkan kelapa. Alamak, memang bijak. Bijaknya. Ini adalah salah satu enrichment yang kita berikan kepada kapucin kita untuk menguji mereka. Jadi apa yang mereka tengah buat? Mereka sedang memecahkan kelapa dengan cara menghentak di atas batu. Ya, menghentak di atas batu. Macam wrestling tu Betul. Yang lagi seko tu tengok je ke? Tak nak membantu pun. So Cik Aizat, bagi mereka yang mempunyai masalah visual, kami memohon maaf. Kami akan cuba dapatkan visual yang lagi terang. Sebab keadaan zoo ni dalam macam keadaan hutan lah, kita kadang-kadang ada masalah untuk dapatkan line yang jelas. Ya, betul tuan. Sebab untuk pengetahuan anda, dekat dalam Zoo Melaka ni, kita kekalkan hutan-hutan dan juga pokok yang ada kat dalam ni Wan. Betul. Disebabkan kita nak menjaga alam sekitar kita. Jadi memang kita pokok-pokok atau hutan yang ada dekat dalam ni selalunya kita memang tak tebang. Betul. Jadi bila kita masuk ke dalam ni, memang penuh kehijauan dan juga sangat-sangat redup lah walaupun pada waktu tengah hari. Betul. So tak apa, kita akan cuba dapat view yang lagi terang. Kita cuba. Wah, masih lagi mencuba untuk memecahkan kelapa. Seronoknya. Untuk pengetahuan anda, selain daripada diorang cuba untuk memecahkan kelapa, selain daripada itu mereka juga boleh menggunakan ranting-ranting kayu untuk mendapatkan makanan. Contohnya, macam contoh dia nak gali lubang kan. Diorang boleh menggunakan kayu-kayu untuk mengorek lubang untuk mendapatkan
serangga dekat dalam soalan kat sini, di mana dia tanya dekat dalam grup ni siapa yang paling tua dan berapa umur dia. Betul. Umur dia yang paling tua dekat dalam ni, yang selalunya yang paling tua dalam ni kita gelar sebagai dominan. Dan selalunya dia punya umur tu dah lebih kurang 8 ke 9 tahun kan. 8 ke 9 tahun. Jangka hayat mereka boleh hidup 15 ke 20 tahun. 15 ke 20 tahun. Ya, betul tuan. Alright. So kat situ kalau kita tengok itu merupakan contoh kelapa tadi yang brown capuchin kita pecahkan tu Dia pecahkan tadi. Dia letakkan kelapa tu dekat batu kan. Sian kelapa. So sekarang ni apa zookeeper kita tengah cuba lakukan ni? Sekarang ni kita tengah mempertontonkan interaksi antara keeper dan juga haiwan di bawah jagaan mereka. Jadi kalau untuk orang yang diorang tak kenal, selalunya brown capuchin ni diorang akan lari ataupun menyerang. Tapi kalau dengan keeper yang hari-hari jaga mereka, hari-hari bagi makan, hari-hari bersihkan pameran, jadi mereka ni dah menganggap zookeeper ni sebagai salah satu dia punya family juga. Betul. Jadi bila diorang masuk, kita punya capuchin ni takkan menyerang diorang ataupun tak lari lah. Jadi mereka boleh memberi makan daripada tangan saja. Betul. Bagi mereka yang baru masuk, jangan lupa untuk share dekat adik-adik kat luar sana untuk tengok sama. Bagi mereka yang komen kat bawah ni, saya ada baca komen tentang masalah lain, jangan risau, kita akan cuba untuk dapatkan visual yang lagi terang. So kat rumah tu boleh stay tune lah, tunggu sebentar. Kalau ada sangkut-sangkut tu kita boleh tunggu sebentar sebab kita memang akan dapatkan lain yang lebih terang kat sini. Betul tak Cik Aizat? Betul tuan. Dia sedang cuba untuk memberikan makanan untuk memujuk. Mungkin sebab dah lama dia ni tak nampak orang kan. Jadi bila kita buat live kat sini ni, dia orang agak takut sedikit. Tapi tak apa sebab kita ada penjaga mereka. Penjaga mereka untuk memujuk mereka turun. Alright, ada soalan ni daripada viewers kita Cik Aizat. Brown capuchin ni macam mana dia tidur? Macam mana dia tidur? Selalunya mereka ni akan mencari dahan-dahan yang besar. Kemudian mereka akan tidur dalam satu grup. Dalam satu kumpulan lah juga? Dalam satu kumpulan. Selalunya kadang-kadang kalau diorang tidur tu, diorang sama ada mereka akan menggunakan ekor diorang untuk berpaut pada dahan, ataupun mereka akan duduk ramai-ramai. Nanti diorang akan memeluk each other. Memeluk antara satu sama lain sewaktu tidur. Maksudnya brown capuchin ni memang hidup dalam keadaan yang sosial. Jadi mereka tidur pun dalam keadaan kumpulan. Betul tuan. Alright, yang baru masuk boleh komen kat situ bawah. Boleh like and share. Yang kita berikan sekarang adalah arrangement berbentuk kita bagi sebiji kelapa. Macam dekat ujung sana tu, kalau anda nampak, yang dekat ujung sana tengah cuba untuk mengopek kelapa. Betul. Boleh lah, boleh train lah diorang ni. Betul. Bukan setakat beruk biasa yang kita jumpa dekat Malaysia. Brown capuchin juga mempunyai kemampuan untuk merobek-robek. Dia sedang cuba membuka dia punya kelapa tu. Seronoknya nampak dia. Pokok dah tak pandang kita dah kan. Betul. Cik Aizat, ada soalan daripada viewers kita. Brown capuchin kita ni gigit aja Aizat. Kalau untuk orang yang dia tak biasa, kalau macam contoh kita ambil pengunjung yang datang, cuba masuk dalam pameran, mereka akan rasa terancam. Bila diorang rasa terancam tu, sama ada diorang akan lari ataupun diorang akan menyerang dan menggigit. Cuma bezanya dengan penjaga-penjaga kita, zookeeper ni, mereka ni telah dilatih satu, kemudian mereka ni telah membiasakan diri dengan capuchin ni. Jadi setiap hari diorang bagi makan, diorang bersihkan pameran. Betul. Jadi capuchin ni tak menganggap mereka sebagai ancaman. Jadi mereka tidak akan menyerang. Alright, ada soalan juga. Kalau hujan, dorang ni berteduh dekat mana Cik Aizat? Soalan daripada kalau anda perasan, dekat dalam pameran ini kita sediakan kita panggil sebagai furniture ataupun perabot. Alright. So perabot-perabot ni digunakan untuk sama ada untuk mereka mengekspresikan diorang punya sifat semula jadi. Macam contoh kalau untuk capuchin ni suka memanjat kan. Diorang punya perabot pameran ni lebih kepada kayu-kayu yang diorang boleh lompat, boleh panjat. Selain daripada tu, nampak tak batu-batu yang dekat ujung tu? Batu yang kat ujung tu? Batu-batu dekat ujung tu diorang selalu gunakan untuk sebagai tempat tidur mereka. Dan juga tempat berlindung ketika hujan. Maksudnya ada tempat khas untuk mereka berlindung ketika musim hujan lah. So ada soalan daripada viewers kita ni. Selain daripada digigit ataupun tak, boleh pegang ataupun tak,
apakah jenis-jenis makanan yang ataupun makanan favourite diorang ni? Makanan favourite diorang ni selalunya pada setiap hari kita akan bagi makanan buah-buahan seperti pisang dan juga betik. Selain daripada tu ada sayur-sayuran juga. Tapi selain daripada tu kita juga ada sediakan banyak juga kita panggil sebagai treats ataupun makanan-makanan tambahan. Seperti kita ada buah anggur, kita ada kekacang. Kita ada serangga-serangga. Diorang memang suka makanan-makanan tambahan ni. Selalunya keeper-keeper diorang ni akan melatih diorang dengan cara menggunakan makanan-makanan kegemaran diorang ni untuk memujuk mereka. Macam diorang tengah turun sekarang ni. Macam diorang sekarang ni tengah memujuk menggunakan kismis. Kismis. Patutlah diorang bijak sebab diorang makan kismis Cik Aizat. So untuk mereka yang tengah tengok live kita ni, maksudnya kalau macam ada gangguan dari segi visual, kami memohon maaf. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan visual yang lagi terang. Sebab keadaan zoo ni macam keadaan dalam hutan di mana kami suka sikit untuk mendapatkan line yang jelas. Betul tu kan. Kita dah selesai tengok kapucin kan. Ya. Kita dah tengok dia pecah-pecahkan batu tadi. Pecah-pecahkan kelapa. Batu pula. Dia menggunakan batu untuk memecahkan kelapa. Dia dah tengok monyet kan. Lepas ni kita nak tengok haiwan apa pula kan? Bagi adik-adik kat rumah tu yang tahu haiwan apa yang kita nak tengok lepas ni, boleh komen dekat bawah tu. Boleh komen kat bawah tu. Tapi sebelum kita bergerak ke pameran seterusnya, boleh like, boleh follow, boleh share, boleh subscribe. Kita ada FB, kita ada IG, kita ada YouTube, dan juga TikTok pun kita ada kan? Dekat Zoom lah ke. So sekarang Cik Aizat, saya pun tengah tengok dorang ni komen, kita punya viewers ni komen, saya pun dah baca komen-komen dekat bawah ni So mana-mana visual yang tak terang tu, stay tune dulu, kita akan cuba dapatkan visual yang terang. Betul tu kan. Dia sebenarnya Wan, kita sekarang ni berada dekat dalam Zoom Melaka yang dikelilingi pokok-pokok yang besar. Betul. Jadi kita punya line kat sini ni memang agak terganggu sikit. Betul. Jadi pertama sekali kita memang meminta maaf lah kalau ada sedikit gangguan daripada segi visual. Betul. Okey Cik Aizat, apa kata saya nak pergi tengok line saya kejap. Boleh lah Wan. Saya nak tengok kesian adik-adik kita dekat rumah tu. Tak dapat visual yang terang. Okey, saya keluar dulu, saya nak tengok line kita. Okey tak okey? Okey, baik Wan. Nanti kita jumpa lagi Okey, baik Wan. Alright, okey. Bye-bye. Okey, anda semua mesti dah tak sabar kan? Tadi kita dah tengok kapucin. Kita dah tengok interaksi antara keeper dan juga dia punya penjaga dia. So sekarang ni kita nak tengok haiwan apa pula? Okey, saya bagi clue lah. Dia punya clue dia, dia ada keistimewaan dekat kepala dia. Apa benda tu? Sebab sebelum ni kita dah tunjukkan dekat dalam poster. Jadi kepada mereka yang dah tengok poster kita, boleh tahulah binatang apa yang kita akan pertontonkan. Okey, kita dah semakin dekat. Kita dah sampai dah pun ke pameran dia. Untuk haiwan seterusnya, boleh tengok dekat sana. Dekat sini kita ada lembu angkoli yang berasal daripada Afrika. Tengok tanduk dia. Wow, besarnya. Jadi mereka ni baru dilepaskan ke pameran dan buat masa sekarang sedang menikmati makanan. Diorang tengah breakfast. Adik-adik kat rumah ada tak yang tengah breakfast tu? Sama macam angkoli kita tengah breakfast. Jadi angkoli ni haiwan daripada mana? Angkoli ni adalah spesies lembu yang berasal daripada Afrika. Jadi ciri yang paling signifikan ataupun yang paling utama sekali bila anda tengok haiwan ni, pertama sekali anda akan perasan dia punya tanduk yang besar. Walaupun tanduk dia besar, tapi sebenarnya dia punya tanduk dia dekat bahagian tengah tu rampung ataupun lopong. Dia tak ada isi. Walau bagaimanapun masih bahaya juga kalau untuk pengunjung ataupun kita untuk masuk ke dalam. Sebab walaupun dia punya tanduk tu rampung ataupun hollow, still bahaya juga untuk kita masuk ke dalam. Jadi mereka ni adalah haiwan herbivore yang hanya makan rumput sahaja. Mereka ni juga memang sangat-sangat protektif, terutamanya terhadap anak-anak mereka. Selalunya mereka ni hidup dekat dalam kumpulan. Dan apabila tidur, mereka ni, diorang punya kumpulan ni akan membentuk satu bulatan yang mana anak-anak mereka akan duduk dekat dalam bulatan tersebut. Lepas tu nanti tanduk-tanduk mereka akan dihalakan ke bahagian luar.
bertujuan untuk protect ataupun melindungi anak mereka yang berada dekat dalam bulatan tersebut. Jadi jangka hayat mereka adalah 20 ke 30 tahun. Macam mana nak tahu jantan atau betina? Dia punya jantan dan betina dia, kalau kita tengok macam ni memang susah sikit nak bezakan. Sebab jantan dan betina kedua-duanya mempunyai tanduk. Mempunyai tanduk yang besar. Selalunya kita akan tengok pada bahagian kemaluan. Dan kemudian selalunya angkoli yang jantan, dia punya tanduk selalunya akan ke depan. Dan yang betina selalunya akan ke bahagian kiri dan kanan. So boleh tengoklah dia punya ni kat depan ni. Yang ada kat depan ni adalah jantan dan juga betina. Kalau yang jantan dia punya tanduk tu kebiasaannya menghala ke hadapan. Sedapnya dia makan. Ada tak adik-adik yang tengah breakfast tu? Sama macam angkoli kita, diorang pun baru saja breakfast. Okey, kita ada soalan lain lagi. Kalau kita potong tanduk dia, dia boleh mati tak? Sebenarnya kalau kita potong tanduk dia, dia tak boleh mati. Tapi selalunya akan mengakibatkan pendarahan yang serius lah. So kalau pendarahan yang serius tu tak boleh di stop, diorang boleh mati akibat pendarahan. Selain daripada tu, untuk angkoli ni, kalau dia punya tanduk patah, tak boleh tumbuh yang baru. Jadi dia akan kekal patah macam tu je. Tapi kalau di habitat asal, mereka, kalau kehilangan tanduk tu bermaksud mereka tak ada cara untuk mempertahankan diri. Jadi sama jugalah kalau dekat Afrika tu kita ada singa ataupun hyena kan. Boleh menyerang mereka. Dan mereka susah untuk mempertahankan diri kalau tak ada tanduk. Selain tanduk mereka ni digunakan untuk mempertahankan diri. Dan juga untuk angkoli jantan, bila dia nak cari pasangan, angkoli jantan ni diorang akan bergaduh sesama sendiri untuk membuktikan mana satu yang lebih kuat. Jadi selalunya yang angkoli betina akan memilih untuk mengawan bersama angkoli yang lebih kuat lah. Okey, kita sekarang ni, saya tak berseorangan. Saya ada keeper dia. Keeper dia sekarang ni bersama saya kat sini. Memperkenalkan Encik Sam. Hai Encik Sam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai sikit dekat girl-girl kita kat rumah. Adik kat rumah. Pada hari ini kita akan ada interview sikit dengan Encik Sam ni. Ya. Encik Sam ni dah lama ke kerja kat sini? Okey, saya dekat Zoom Melaka ni dalam 6 tahun lah. 6 tahun? Dah 6 Wah, tahun. lama juga tu. So maknanya Encik Sam ni dah 6 tahun menjaga haiwan dekat dalam Zoom Melaka ni. Jadi untuk saya nak tanya sikit lah, Encik Sam bila masuk membersihkan makanan, membersihkan pameran ini kan, tak bahaya ke dengan angkoli ni? Sebenarnya haiwan ni sebenarnya dekat Afrika sebenarnya untuk buat belaan lah. Tapi disebabkan dekat Malaysia ni haiwan ni jarang untuk dibuat belaan. So dia dekat sini dah kira haiwan macam agresif lah. So setiap hari pagi saya akan kurung dulu dekat kawasan belakang lah. Kawasan belakang. So macam bilik tidur dia lah. Maknanya dia ada bilik tidur dia adik-adik. Jadi mereka akan masukkan ke dalam night den dia, ke dalam bilik tidur dia dulu. Baru keeper-keeper ni akan membersihkan pameran. Jadi Encik Sam memang tak boleh berada sekali dekat dalam pameran dengan haiwan ni lah. Memang tak boleh lah sepatutnya. Sebabnya dia ni jenis haiwan yang tak boleh nampak ada gangguan lain lah dia, ataupun haiwan lain ataupun keeper lah. Sebabnya dia ni akan kejar. Dia tak suka kalau kawasan dia dimasuki ataupun diganggu oleh ancaman lain lah. Wah, maknanya mereka ni adalah haiwan yang sangat menjaga kawasan mereka ya Encik Sam? Saya. Wah, memang bahaya sebenarnya. Bila kita tengok daripada luar ni pun sangat menakutkan, tengok tanduk dia yang besar dan bahaya tu. Jadi kalau dia kejar, kalau saya pun lari. Takut tengok tanduk dia. Dia nampak dia badan besar macam ni lah, tapi memang dia boleh lari laju lah. Lagi satu, dia akan gunakan tanduk dia ni untuk menggunakan dia punya untuk sebagai pertahanan dekat sebagai pertahanan diri. Wah, patutlah tanduk dia besar untuk mempertahankan diri. Tapi sebenarnya tanduk dia ni dekat bahagian tengah tu adalah lompong ataupun
hollow. Ya. Dia tidak berisi dekat bahagian tengah. Dia bukan macam gading dia, Encik Sam. Bukan. Gading lain. Gading dia memang bernilai lah. Lagi satu memang ada isi kat dalam. Yang ni dia tak ada isi isi. kat dalam. Yang ni dia tak ada isi. Dia kosong saja. Okey, terima kasih Encik Sam di atas perkongsian bersama dengan sama-sama. viewers kita kat rumah tadi. Kita dah tengok brown capuchin, kita dah tengok lembu angkoli. Jadi apa pula kita nak tengok pada kali ni ni? Pada segmen pada hari ini ni. Lepas ni apa pula kita nak tengok? Adik-adik yang dekat rumah tu mesti dah tak sabar kan? Tadi kita dah tengok monyet. Bila kita dah tengok monyet, lepas kita tengok monyet tu makan, berinteraksi dengan dia punya penjaga. Lepas tu kita dah tengok lembu pula, lembu angkoli yang berasal daripada Afrika. So lepas ni kita nak tengok haiwan apa pula? Kepada mereka yang tahu, cuba teka haiwan apa yang kita nak tengok, boleh komen kat bawah tu. Haiwan apa yang kita nak tengok lepas ni? Kita berjalan. Jadi kalau anda semua tengok dekat belakang ni, kita dekat Zoom Melaka ni dikelilingi kehijau-hijauan. Maknanya dekat dalam ni pun kita masih mengekalkan pokok-pokok. So maknanya hutan lah dekat dalam Zoom Melaka ni. Jadi bila anda datang, bila dah habis PKP nanti, bila anda datang ke sini, anda bukan saja boleh tengok haiwan, anda juga boleh menikmati pemandangan flora dan juga fauna yang ada dekat dalam Zoom Melaka ni. Jadi untuk haiwan seterusnya, anda mesti dah tak sabar kan nak tengok haiwan apa? Okey, boleh tengok dekat sebelah sana. Kita ada lembu banting yang berasal daripada Indonesia. Lembu banting ataupun Bos javanicus ni juga dikenali sebagai tembadau ataupun lembu hutan. Seperti yang anda tengok, mereka ni adalah haiwan herbivore atau haiwan yang memakan tumbuhan sahaja. Dekat sini kita bagi dia makan rumput. Pun tengah sarapan juga macam angkoli tadi. Sedapnya dia makan. Mereka ni sering kali disalah anggap sebagai lembu Bali. Lembu Bali ni apa benda? Apa beza dengan banting ni? So sebenarnya lembu Bali adalah lembu banting yang telah didomestikkan. Dia dah didomestikkan, maknanya mereka ni dah terbiasa dengan manusia. Mereka sering kali digunakan untuk kita cakap untuk ternakan lah. Kalau untuk lembu banting ni, mereka ni adalah spesies lembu liar ataupun lembu hutan. Macam mana nak bezakan jantan dan juga betina? Boleh tengok dekat badan dia. Daripada color dia pun dah boleh tahu dah. Kalau untuk jantan, mereka selalunya color coklat gelap macam ni, yang dekat depan kita ni. Dan kalau untuk betina, selalunya berwarna coklat cair. Dan selalunya dia yang jantan ni selalunya akan bersaiz sedikit lebih besar daripada betina. Jadi macam mana nak bezakan lembu banting ni dengan lembu biasa? Kalau anda tengok dekat badan dia tu, dekat kaki dia ada marking berwarna putih. Dia macam pakai stokin. Yang ni sebab akan mereka ni baru pijak lumpur tadi. Tak nampak dia punya marking stokin dia. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau badan dia orang betul-betul bersih, sebenarnya dekat kaki dia orang tu ada marking ataupun nampak macam dia tengah pakai stokin. Selain daripada tu, dekat bahagian punggung mereka juga pun berwarna putih juga, macam dia orang pakai pampers. Lembu banting ni adalah salah satu spesies yang kita berjaya untuk kita program konservasi dekat Zoom Melaka ni lah. Sebab mereka ni dekat sini berjumlah lebih kurang 40 ekor dah. Banyak sangat 40 ekor tu. Jadi lembu banting ni bukan setakat lembu biasa yang selalu kita tengok kat rumah tu. Lembu banting ni adalah spesies lembu hutan. Banyaknya lembu banting yang ada kat Zoo Melaka ni. Siap ada anak lagi tu. Untuk pengetahuan anda, dekat situ kita yang kecil-kecil tu adalah anak kepada lembu banting kita. Jadi selalunya anak mereka ni akan berwarna coklat terang, macam dia punya betina.
Dan kalau yang anak yang jantan, selalunya pada usia 2 ke 3 tahun, color mereka tu akan perlahan-lahan berubah. Daripada warna coklat terang kepada warna coklat gelap, macam yang dekat depan kita sekarang ni. Yang jantan. Kepada mereka yang tengah makan, tengah breakfast tu, sama macam lembu banting kita tengah breakfast juga. Happy je tengok dia orang makan. Sedapnya. Tengok dia mengunyah. Siap pandang ke kamera. Belagak tu tengah makan. Jadi lembu-lembu banting kita ni, kita sekarang ni berada dekat luar pameran. Jadi agak selamat untuk kita duduk dekat luar ni lah. Tapi apabila kita masuk, mereka akan mengejar, terutamanya yang jantan. Bila ada anak-anak yang anak-anak banting ni kan, selalunya dia punya jantan ataupun mak dia yang betina, selalunya akan menjadi lebih agresif dan bersifat menjaga anak dia. Diorang juga akan menjaga kawasan mereka. Jadi kalau orang yang tidak dikenali masuk, mereka akan mengejar. Okey, kita dah tengok brown capuchin. Kita dah tengok lembu angkoli. Kita dah tengok tembadau ataupun lembu banting. Jadi apa pula kita nak tengok lepas ni? Cuba komen kat bawah tu supaya mereka yang tahu. Untuk haiwan yang seterusnya, saya bagi clue sikit lah. Haiwan ni mempunyai kepak tapi tidak boleh terbang. Cuba teka haiwan apa? Boleh komen kat bawah. Kita nak tengok haiwan apa lepas ni. Jadi untuk haiwan kita yang seterusnya, dekat sebelah sana kita ada burung emu. Tengah makan. Sedapnya. Asal masuk live je makan. Asal masuk live je makan. Dekat depan kita sekarang kita ada burung emu yang berasal daripada Australia. Mereka ni adalah haiwan omnivore. Mereka ni makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga serangga. Mereka juga adalah haiwan yang aktif pada waktu siang sahaja. Jadi pada waktu pagi ni kita selalu bagi makan. Selalunya dekat sini kita akan bagi makan dia buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Di habitat asal, selalunya mereka ini akan mempunyai jangka hayat selama 10 ke 20 tahun. Anda boleh tengok ada dekat badan dia tu ada sedikit macam kepak, tapi kepak tu tak boleh digunakan untuk terbang. Mereka adalah salah satu spesies burung yang tak boleh terbang lah. Mereka juga adalah burung yang kedua terbesar di dunia. Fakta menarik tentang burung emu ni, dia punya kelopak mata dia ada 2. Selalunya satu digunakan untuk berkelip dan satu lagi digunakan untuk memastikan habuk tak masuk daripada ke dalam mata mereka. Fakta yang lebih menarik lagi mengenai burung emu ni, mereka ni selalunya, kalau selalunya kita tengok kalau burung kan, bila dia mengeram, selalunya yang betina akan mengeram. Tetapi tidak untuk burung emu. Selalunya untuk burung emu ni, yang jantan yang akan mengeram. Selalunya yang jantan yang akan mengeram selama lebih kurang 50 ke 56 hari. Bila dia mengeram ni, selalunya burung emu jantan ni, dia tak akan makan, dia tak akan minum. Jadi selalunya bila dia mengeram ni, selama 56 hari tu dia tak makan dan juga minum. Jadi badan dia akan susut lah. Lepas tu bila dia punya anak tu dah menetas, selalunya yang jantan yang akan menjaga anak-anak mereka. Bukan semua jantan tak guna ya. Jantan burung emu, jantan yang burung emu selalunya akan menjaga anak-anak mereka dan juga mengeram telur. Ada orang tanya apa beza burung emu dengan burung unta ni. So kalau burung unta,
Selalunya saiz badan mereka lebih besar. Dan juga kalau untuk burung unta yang jantan, dia punya color lebih gelap. Selain daripada itu, kalau untuk burung unta, diorang dekat bahagian leher dan kepala diorang dulu tak berbulu sangat. Kalau untuk burung emu, dia ada sedikit berbulu. Okey, kita dah tengok burung emu. Sedapnya dia makan. Baru nak pandang kamera. Okey, kita dah tengok burung emu dah. Kita dah cuba analiskan apa yang kita dah tengok tadi. Mula-mula kita tengok monyet kapucin. Lepas tu kita tengok lembu pula. Kita ada lembu angkoli, kita ada lembu banting. Lepas tu kita tengok burung emu pula. Jadi selepas ni apa pula kita nak tengok? Cuba anda komen kat bawah tu. Teka apa yang kita dah tengok depan ni. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya pula. Kita ada spesies antelope. Antelope yang diberi nama nilgai. Wah, nampak besar. Nilgai ataupun spesies antelope nilgai ni, dia punya nilgai ni makna untuk nama dia adalah blue cow ataupun lembu biru. Mereka ni adalah spesies antelope yang paling besar dekat Asia dan berasal daripada India. Yang untuk spesies jantan bagi spesies nilgai ni, yang jantan boleh mencecah berat 288 kilogram. Berat tu sampai nak dekat 300 kilo dah. Jadi mereka ni adalah haiwan diurnal ataupun haiwan yang aktif pada waktu siang. Yang ni dia tak ada makan lagi, makanan dia masih belum sampai lagi. Keeper kita sekarang ni sedang cuba untuk memberikan makanan. Kita harap bila dia bagi makan nanti, nanti bolehlah tengok dia makan dan boleh tengok lebih dekat lagi. Jadi untuk tempoh bunting mereka ni, tempoh bunting bagi spesies nilgai adalah 8 ke 9 bulan. Lama je, lebih kurang macam manusia juga, 8 ke 9 bulan tu. Selain daripada itu, mereka ni juga boleh berlari dengan sangat laju. Boleh mencecah 48 km sejam. Wah, laju sangat tu, 48 km sejam. Jadi keeper kita baru saja mengikat makanan mereka. Dekat sini, mereka selalunya diberikan daun, nangka dan juga rumput. Sedapnya. Memang haiwan kat Zoom Melaka ni masuk live je makan. Masuk live je makan. Bila diorang makan ni barulah kita boleh tengok diorang secara lebih dekat. Sedapnya diorang makan. Okey, jadi anda yang dekat rumah tu mesti tertanya-tanya kan. Binatang ni, haiwan nilgai ni memang selalunya kalau laju, kalau lari mesti laju. Bila dia lari laju tu, jadi macam mana kita, kalau dia sakit, kita nak buat rawatan terhadap dia. Jadi bersama saya pada hari ini, adalah Encik Syaufiq. Anda mesti pernah jumpa Encik Syaufiq pada sesi live sebelum ni kan. Dia cerita pasal kura-kura tu. Pada hari ini kita ada Encik Syaufiq sekali lagi. Kita jemput dia untuk menerangkan serba sedikit mengenai cara kita buat rawatan terhadap nilgai ni. Ya, Encik Syaufiq. Ya. Jadi terima kasih kerana join kita punya live pada pagi ni. Hai sikit dekat kita punya viewers kat rumah. Assalamualaikum, hola, selamat pagi semua. Hai adik-adik. Okey, tadi Encik Aizat dah cakap kan kalau haiwan ni laju macam mana pula kalau kita nak rawat. Macam mana nak rawat tu? Kalau kita tengok daripada mata kasar kita sendiri, kita boleh nampak haiwan ni bertanduk. Dia bersaiz besar dan kita boleh tengok macam ganas sikit kan. Tapi untuk pengetahuan anda semua, haiwan ni walaupun nampak macam tu, tapi dia adalah sangat penakut. Maksud penakut tu adalah bila kita dekat dengan dia, dia akan lari. Bila lari, lepas tu
sampai satu tahap tu dia akan rasa agresif. Dia akan rasa agresif dan mampu untuk menyerang kita lah kalau dalam keadaan yang terdesak. Lepas kita fikir macam mana nak rawat kan? Okey, dekat sini kita ada dua cara. Okey, yang pertama kita boleh gunakan bilik gelap. Nama pun dah bilik gelap kan? Maksudnya bilik gelap tu adalah kita akan gunakan bilik gelap tu untuk buat haiwan yang sakit. So, kita akan mengekang haiwan tu dalam bilik gelap tu. Perkataan baru lagi. Mengekang. Mengekang tu apa pula? Okey, mengekang adalah satu teknik ataupun cara yang kita gunakan untuk memastikan haiwan tu tak bergerak masa melakukan rawatan. Okey, untuk yang bilik gelap tu, kita biasa gunakan dekat rusa-rusa kecil lah. Macam kalau nilgai ni tak boleh lah. Kita akan guna macam dekat rusa timur ke, rusa bintik ke, di mana kita akan letakkan rusa yang sakit tu di dalam bilik gelap dan dia akan berasa dalam keadaan yang tenang. Time tu lah kita boleh buat rawatan dekat dia. Kita bagi ubat ke, kita buat cuci luka ke, macam tu. Yang kedua adalah kita yang biasa gunanya dekat Zoom Laka ni, iaitu teknik sedation atau nama kampung dia kita panggil abuse lah. Maksudnya kita akan pensankan haiwan tu untuk sementara waktu saja. Maksudnya ngam-ngam untuk kita buat masa buat rawatan lah. Okey, dekat dalam zoo ni kita ada dua peralatan yang biasanya kita gunakan lah. Yang pertama, nanti kita tanya. Yang pertama kita gunakan dead gun. Dead gun ni kebiasaannya kita akan gunakan dekat haiwan yang berada dalam pameran yang besar dan dalam jarak yang jauh lah. Contohnya macam pameran nilgai ni lah. Pameran nilgai, pameran banting. Kita akan gunakan dead gun ni. Di mana kita akan pensankan haiwan tu untuk sementara waktu saja. Sebab kita kata jarak dia jauh sebab dia bergantung 100% pada balang gas ni. Kita akan klipkan dekat senapan gun ni, senapan dart ni dan baru kita boleh tembak. Nampak tak? Dart dia pun berbeza. Maksudnya berbeza daripada dart yang kat luar lah. Maksudnya dekat sini berbezanya kita boleh nampak. Dia ada dua bahagian. Yang atas kita akan letakkan ubat pelali. Yang bawah kita akan letakkan tekanan udara tu. Selepas itu kita letakkanlah stabilizer. Stabilizer ni fungsi dia untuk memastikan dart tu bergerak dengan lancar dan stabil. Nampak tak? Warna dia warna yang terang. Maksudnya sebab apa? Warna dia terang sebab kita boleh senang nak jumpa kalau dart tu jatuhlah dekat dalam pameran lah. Dan yang terakhir kita akan letakkan jarum supaya jarum ni, dart ni melekat dekat haiwan tersebut. Okey. Peralatan yang kedua adalah blowpipe. Okey, blowpipe ni biasanya kita akan gunakan dekat haiwan yang dalam kurungan yang kecil ataupun dekat jarak yang dekat lah. Macam kita nak buat singa ke, kita nak buat harimau ke, macam tu lah. Sebab apa kita cakap kita guna jarak yang dekat? Sebab dia ni 100% guna kita punya tenaga. Maksudnya kita akan jadi penyumpit sekejap. Kita kena sumpit guna kita punya tenaga. Menarik kan? Okey, mesti tertanya-tanya kan? Kat mana pula nak tembak? Kat arah mana? Okey, kalau tengok dari sini, yang paling dekat ni lah. Kita tengok yang paling dekat yang tengah makan ni. Kita boleh tembak dekat belah peha dia. Tak kisahlah kiri ke kanan ke, dengan belah bahu dia. Depan lah. Kiri kanan tak kisahlah. Kita kena elakkan tembak dekat kawasan muka dan kawasan tepi badan dia. Kerana jarum tu mampu untuk mencederakan organ dalaman haiwan tersebut. Okey, yang terakhir sekali saya nak cakap lah. Teknik sedation ni hanya boleh dilakukan oleh orang yang tertentu lah. Maksudnya daripada tim veterina saja yang boleh lakukan kerana dia memerlukan skill dan kemahiran yang tertentu. Kerana kita tak nak ada berlakunya kecuaian lah. Kerana dia akan boleh menyebabkan kemudaratan dan kesusahan dekat diri kita sendiri dan juga haiwan tersebut. Okey, slot saya dah habis untuk hari ini. Okey, saya akan serahkan semula pada Encik Aizat untuk kita sambung pendemaraan seterusnya. Terima kasih, bye-bye. Encik Syafiq, apa ni dah habis. Seorang tak habis lagi tengok muka Encik Syafiq. Jomlah ikut saya berjalan. Jom Encik Syafiq. Tadi kita punya viewers ada tanya tau. Nilgai ni macam mana nak bezakan jantan dan juga betina? Okey, ada satu cara untuk kita tengok mana satu jantan, mana satu betina. Macam Kalau mana? kita tengok betul-betul, warna yang jantan ni nampak tak? Dia macam warna kelabu gelap sikit. Warna kelabu gelap. Kalau yang betina, alamak dia takut, dia segan pula duduk belakang tu pula lah. Alamak, jauhnya Jauh pula. Kita nak Kalau yang tunjukkan pada betina, viewers mereka. Kalau yang betina, dia warna dia kita boleh nampak warna dia coklat terang. Warna coklat. So maknanya kita boleh bezakan jantan dan juga betina melalui dia punya colour lah. Yes, betul. Jadi macam tadi kan.
tadi Encik Syafiq cerita pasal DAT tu kan. Macam selalunya kalau untuk tim veterina ni, diorang ada latihan khas ke untuk menggunakan kita punya DAT gun dan juga kita punya blowpipe tadi? Ya, betul. Kita memang akan ada satu kelas khas di mana staff-staff yang veterina ni dia akan belajar dekat kelas amali bersama dengan veterina dia sendiri untuk dia belajar macam mana cara jarak dia, nak tentukan pressure tekanan dia berapa, nak tentukan berapa jarak jauh dia. Sebab ubat yang kita gunakan tu bukan sebarang-sebarang ubat tau. Kalau terkena dekat manusia, salah lah juga. Sebab kita memang akan belajar tahu pasal ubat dia apa, ubat lali apa. Sebab kita boleh sebarang-sebarang kita nak boleh gunakan apa. Itulah takut juga Encik Syafiq kalau macam contoh kalau kita berikan kepercayaan pada orang yang tak ada latihan nak tembak tu kan. Takut tertembak orang pula. Kesian orang kena bius pula. Satu lagi, kita kena menembak pun bukan menembak ke arah luar tau. Kita menembak kena ke arah dalam pameran. Dalam pameran. Ya, betul. Kita tak nak terkena dekat customer kita lah nanti. Okey, jadi Encik Syafiq, terima kasihlah sebab berkongsi dengan kita cara mesti penonton dekat rumah tu mesti tertanya-tanya bila binatang kita sakit dia macam mana kita nak rawat. Sebab hidupan liar kat sini memang betul-betul liar Encik Syafiq. Jadi bila kita masuk dalam pameran tu memang sangat-sangat bahaya. Ya, betul. Memang kalau orang yang tak terlatih bila masuk boleh membahayakan staff tu sendiri, boleh membahayakan haiwan tu juga. Jadi terima kasih Encik Syafiq atas perkongsian anda pada hari ini. Sama-sama. Okey, bye dulu Encik Syafiq dekat viewers kita kat rumah. Bye-bye. Jumpa lagi akan datang. Okey, terima kasih pada Encik Syafiq tadi. Kita dah tahu serba sedikit mengenai apa yang ada dekat dalam zoo ni. Kita dah kenal haiwan. Kita dah kenal kita punya unit vet juga. So kita tahulah. Jadi sekarang ni kita tahu kepentingan unit veterina ni dekat dalam zoo. Terutama dekat dalam zoo Melaka ni. Macam Encik Syafiq tadi, dia dah beberapa tahun sebagai pembantu veterina. Jadi dia ni agak berpengalaman dalam menggunakan alatan-alatan yang digunakan untuk kita merawat haiwan-haiwan kita. Jadi anda mesti dah sabarkan untuk haiwan kita yang seterusnya. Untuk haiwan yang seterusnya ni agak bahaya sedikit. Jadi memang kita kena berada dekat luar pameran. Okey, jom kita tengok haiwan apa yang kita nak tengok ni. Okey, apa benda tu? Alamak, berwarna biru. Berwarna biru dan juga merah. Haiwan apa ni adik-adik? Cuba anda teka nama dia. Jadi untuk haiwan yang kita tengah tengok sekarang ni adalah burung kasawari. Mereka ni selalunya berada dekat kawasan New Guinea ataupun bahagian selatan Australia. Dan burung kasawari ni adalah sangat-sangat agresif. Jadi selalunya orang awam selalu macam tersalah burung kasawari ini dengan burung unta. Tapi sebenarnya burung unta tu adalah ostrich dan kasawari yang macam yang dekat depan kita sekarang ni lah. Burung kasawari. Mereka ni adalah burung yang kedua terberat di dunia selepas burung unta. Jadi boleh tengok dekat kepala dia tu. Dekat kepala dia tu ada macam kita panggil sebagai balung ataupun kas yang keras. Jadi apa fungsi kas dia ni? Sebenarnya saintis masih lagi ragu-ragu apa fungsi kas ni, apa fungsi balung dekat kepala dia ni. Tapi terdapat teori lah. Teori dia adalah satu sebagai head protector ataupun pelindung kepala, macam helmet lah. Selalunya bila dia jalan dekat dalam hutan tu kan, bila dia berlari, selalunya dia punya kas ni akan membantu untuk mengenepikan dahan-dahan bila dia langgar tu kan. Yang kedua adalah sebagai untuk komunikasi. Jadi mereka ni selalunya berkomunikasi dengan cara humming yang dalam. Jadi dia macam menggunakan sedikit vibration lah. Jadi kas dia ni akan digunakan untuk amplify dia punya vibration tu supaya dia boleh berkomunikasi. Dan yang teori ketiga adalah sebagai
untuk macam untuk bagi dia nampak gah lah. Untuk menunjukkan dominan dia. Jadi bila kita tengok dia daripada sini pun nampak takut kan, disebabkan dia punya balung dia tu. Jadi kita memang tak boleh nak masuk ke dalam pameran sebab burung kasawari ni adalah burung yang sangat-sangat agresif. Sama seperti burung emu, burung kasawari ni selalunya yang jantan yang akan mengeram telur. Dan juga bila menetas, nanti yang jantan akan menjaga anak. Untuk pengetahuan anda, tadi kita ada soalan kasawari ni makan apa? Jadi mereka ni adalah haiwan omnivore, tapi kebanyakan masanya mereka akan makan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Tapi kadang-kadang mereka juga akan memakan serangga yang diorang jumpa juga. Jadi mereka ni adalah haiwan omnivore. Kita tengok apa yang unik pasal kasawari ni. Selain daripada dia punya balung, dia punya kepala berwarna biru, lepas tu ada warna merah dekat dia punya leher tu. Selain daripada tu boleh tengok juga dekat bahagian dia punya kaki dia. Kaki dia ni lah yang paling bahaya sekali. Sebab yang pertama sekali, kaki dia memang adalah sangat kuat dan mampu untuk membunuh manusia. Dia punya tendangan tu. Dan kemudian dekat kaki dia tu ada kuku yang sangat-sangat tajam. Jadi selalunya mereka akan menggunakan kaki mereka untuk menendang. Bila rasa terancam, mereka akan cuba untuk menendang. Dan tendangan dia tu boleh membawa maut. Kita tengok burung kasawari ni. Nampak macam dinosaur pun ada juga disebabkan dia punya balung dia tu. So untuk pengetahuan anda yang dekat rumah, burung kasawari ni memang sangat-sangat agresif. Dan mereka juga mempunyai tendangan yang kuat. Selain daripada mempunyai kuku yang tajam, mereka juga boleh melompat dengan sangat tinggi. Jadi sebab itulah dia punya pameran ni kita buat berpagar macam ni. Supaya pengunjung yang datang nanti tak adalah nampak kasawari kita ni ada kat luar. Jadi selamatlah untuk pengunjung kita untuk melihat kasawari ni secara lebih dekat. Okey, kita dah tengok. Tadi first kali tadi kita dah tengok monyet brown capuchin. Jadi seterusnya kita dah tengok lembu angkoli, kita dah tengok lembu banting. Lepas tu kita tengok apa lagi tadi? Kita tengok burung emu, kita dah tengok spesies nilgai. Tadi baru saja tadi tu. Tengok tu. Kita dah tengok burung kasawari. Jadi anda semua dekat rumah tu dah tengok berapa banyak haiwan dah dekat dalam Zoom Melaka ni. Kepada mereka yang dah follow kita daripada awal lagi, sebenarnya dah banyak dah spesies haiwan yang kita dah tengok dekat Zoom Melaka ni. Okey, alamak. Tadi Encik Wan tadi dia cuba cari line. Sekarang kita dah jumpa dah Encik Wan. Encik Aizal. Encik Wan. Kembali lagi. Saya pernah jadi Encik Wan. So macam mana visual tadi? Tadi saya dah bawa viewers kita untuk tengok pelbagai haiwan. Daripada monyet. Tadi kita dah tengok sama-sama kat monyet kan. Tadi kita orang dah tengok lembu. Kita dah tengok burung emu. Kita dah tengok nilgai. Kita dah tengok kasawari. Rugilah Encik Wan tak ikut kita tadi. Saya ni cuba dapatkan visual yang terang untuk adik-adik kita kat rumah supaya mereka tak ada gangguan dari segi visual lah. Bagus Encik Wan ni sanggup berkorban untuk adik-adik kita yang ada kat rumah tu. So macam mana visual yang ada daripada tadi sampai sekarang, okey ke kat rumah tu? Kalau okey boleh komen kat bawah visual tu. InsyaAllah kita akan perbaiki balik kita punya visual dari semasa ke semasa, ya Encik Aizal ya? Jadi Encik Wan, saya sebenarnya bila tengok jam ni, saya sebenarnya nak kena bagi haiwan-haiwan saya makan. Oh ya, betul. Okey Encik Wan, jadi sampai di sini saya kita punya ni. Jadi Encik Wan boleh meneruskan daripada sini. Alright, terima kasih banyak-banyak Encik Aizal. Okey, sama-sama. Bye. Okey, terima kasih Encik Aizal. Okey, kat situ tadi sedikit penerangan pasal haiwan daripada Encik Aizal selaku ranger kita, dan juga Encik Syaufi lah selaku veterina kita dekat Zoo Melaka. So macam mana adik-adik kat rumah tu berpuas hati ataupun tidak? Adakah haiwan-haiwan lain dalam ingatan adik-adik nak ingat apa orang kata nak tengok untuk segmen minggu hadapan? Jangan lupa like and share kita punya Facebook page.
kita ada juga YouTube channel kita, Zoo Melaka Official. Kat situ anda boleh lihat jugalah. Jangan lupa untuk masuk kita punya akaun TikTok. Boleh tengok Aiwan berjoget. So bagi mereka yang berkeinginan, kejap. Saya rasa saya datang dengan Cik Rimau tadi kan? Sekejap. Saya cek. Mana Cik Rimau kita ni? Cik Rimau? Oh, Cik Rimau. Adik kita ni datang perut dan air dengan PKP. Cik Rimau pun tak stabil. So bagi mereka yang berkeinginan untuk menyumbang kepada Zoo Melaka, bolehlah berbuat demikian dengan dengan melayari kita punya account number dekat bawah tu, dekat skrin kita juga ada. Boleh menyumbang dalam bentuk wang ringgit dialu-alukan ataupun bentuk dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. So kat sini saya nak sebutkan sikit beberapa nama syarikat ataupun individu